Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jematusen. Berita-berita utama malam ini. Program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah tanda pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri dijangka meriah dengan meningkatnya tempahan baju raya. Golongan asnaf, individu dan keluarga dari golongan kurang berkemampuan terpilih menyertai program BRC Iftar Akbar 1444 Hijrah bagi memupuk mahabbah dalam kalangan masyarakat untuk berbagi rezeki. Program Anjuran Badan Bertindak Bantuan Kemanusiaan Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD diadakan di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Penyampaian sumbangan pek sedekah makanan diserahkan oleh Yang Berhormat Pimpinan Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hawat Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program juga disertai oleh Rakan Kongsi Perjanjian Perkongsian Pintar IPA. ...26 orang daripada kalangan anak-anak yatim dan kurang berkemampuan dari Kampung Sungai Besar menerima sumbangan pada Majlis Khatam Al-Quran bagi ahli jawatan kuasa takmir, muslimah, belia dan belia wanis Masjid Kampung Sungai Besar serta penyampaian derma anak yatim dan kurang berkemampuan. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Sungai Besar. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu diadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang mulia dengan pahala yang berlipat ganda. Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan Majlis Bertadarus Al-Quran dan penyerahan sumbangan wakaf. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Tanah Jambu. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri Kesihatan dan diikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Pada majlis tersebut, sumbangan wakaf sebuah komputer diserahkan bagi memudahkan urusan kerja pegawai-pegawai masjid. Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah menyampaikan sumbangan berbentuk kewangan dan makanan dan sebahagiannya juga menerima keperluan perubatan berjumlah keseluruhannya RM162,500 kepada 150 buah keluarga yang terdiri daripada warga emas dan golongan memerlukan di seluruh negara melalui program Ihsan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sempena bulan Ramadan yang mubarak. Program tersebut juga sejajar dengan matlamat strategi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah dalam mengimbangi pemedulian terhadap keperluan asasi golongan yang memerlukan. Majlis penyerahan berlangsung pagi tadi secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan kepada seorang penerima masing-masing di Kampung Mentiri dan Kampung Pengkalan Sibabau. Sementara itu, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengurusi Lembaga Pengarah Yayasan, menyerahkan sumbangan kepada dua penerima di Kampung Setia B. Sumbangan seumpamanya bertujuan bagi membantu meringankan keperluan perbelanjaan
dalam menyediakan keperluan di bulan Ramadan dan memberikan keceriaan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Di daerah Tutong, penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Manakala di daerah Temburong, sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Dan di daerah Belain disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa Peguam Negara selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan. Beberapa orang ketua kampung dan penerima menzahirkan rasa syukur menerima sumbangan dari Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai wadah amal jariah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli kerabat baginda yang sentiasa memberikan pemendulian terhadap kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Terima kasih ke atas prihatin ke bawah Duli Yang Maha Mulia memberi bantuan kepada penduduk-penduduk yang memerlukan. Derma yang diberikan sedikit sebanyak dapat meringankan sedikit beban pada penerima dan juga dapat membantu mereka menikmati hari raya pada tahun ini. Diharapkan kali supaya pihak-pihak yang berkenaan akan dapat mengikuti jejak langkah yang telah dibuat oleh pihak yayasan. Terima kasih pada sumbangan yayasan memberi sumbangan itu. Banyak terima kasih. Saya berterima kasih kepada Yayasan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memberi yayasan kepada saya. Dengan sumbangan ini ia dapat meringankan bebanan saya nak beranakan untuk hari raya ni lah sama mama lah juga. Dapatlah meringankan bebanan kami sekeluarga dalam menyambut hari raya yang bakal tiba. Alhamdulillah dapatlah kami menampung keperluan seharian kami dalam menyambut hari raya tahun ini. Sedikit sebanyak membantu saya dan keluarga menjelang hari raya ini nanti. Sebagai salah satu aktiviti keagamaan di bulan Ramadan, Kementerian Kesihatan pagi tadi mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Mengetuai rombongan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai. Majlis bertujuan untuk menyemarakkan lagi bulan Ramadan Al-Mubarak ini dan memperoleh ganjaran pahala berlipat ganda serta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis-majlis khatam Al-Quran terus diadakan di negara bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis Khatam Al-Quran berlangsung di Surau Bangunan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Commonwealth Drive. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis Khatam dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai diketuai oleh Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi.
Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Jisani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Bagi menyemarakkan lagi bulan Ramadan, Takmir Masjid Kampung Pulai petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran dan derma bagi anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid Kampung Pulai. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku penaung Masjid Kampung Pulai. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada 20 anak yatim bagi Kampung Anggera Desa, Kampung Pulai, Kampung Orang Kaya Besar Imas dan Kampung Panca Delima. Amalia Syafiqah binti Muhammad. Terusnya Khairunisa binti. Juga mengadakan majlis serupa Masjid Kampung Tanah Jambu. Majlis berlangsung petang kemarin di masjid tersebut. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran dan tahtim serta tahlil. Acara diteruskan dengan penyampaian derma dan sumbangan kepada 20 anak yatim. Sementara itu, 12 anak yatim dari Kampung Sungai Belokon dan Kampung Serdang petang kemarin menerima sumbangan pada majlis membaca surah Yasin, tahlil arwah dan khatam Al-Quran. Majlis merupakan anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Serdang. Hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, disusuli dengan bacaan surah Yasin dan tahlil, serta bacaan takhtim Al-Quran beramai-ramai. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim dari Kampung Sungai Belokon dan Kampung Serdang. Lewat petang kemarin, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penapar juga tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis yang berlangsung di Masjid Kampung Penapar itu merupakan tanda syukur selesainya pembacaan 30 juzuk Al-Quran di bulan Ramadan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah lazim secara beramai-ramai diikuti dengan tahtim dan doa khatam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan derma kepada 5 anak yatim dari Kampung Penapar. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga sempena bulan Ramadan, kumpulan bekas penghuni asrama Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin ex-HBG dan kumpulan isteri-isteri mereka ex-HBG Ladies mengendalikan majlis khatam Al-Quran serta majlis tahlil dan doa arwah. Majlis berlangsung di Masjid Labu Estate, daerah Temborong. Hadir Yang Berhormat Haji Sulaiman bin Haji Nasir dan Yang Berhormat Dr. Haji Mahali bin Haji Momin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pada majlis tersebut, ex-HBG mewakafkan sebidang kapin kepada pihak Masjid Labu Estate. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan barang-barang asasi kepada 17 warga Mukim Labu dan derma bantuan hari raya kepada 21 anak-anak yatim. Persatuan Siswazah Wanita Negara Bulan Darussalam PSW juga turut mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan petang kemarin di Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Bengkurung. Majlis yang bertujuan menyemarakkan lagi bulan Ramadan itu dihadiri oleh lebih 120 orang. Majlis diselajurkan dengan penyerahan derma dan majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim, keluarga berkeperluan khas serta warga Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam.
Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Fenomena gerhana matahari separa dijangka berlaku di negara ini pada hari Khamis 20 April 2023 bermula dari pukul 11.06 pagi hingga 1.42 petang. Umat Islam disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari jika sabit berlakunya gerhana. Kementerian Hal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana matahari selepas menunaikan sembahyang fardu zuhur berjemaah di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari tersebut. Orang ramai dialu-alukan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari pada tarikh tersebut dengan mengikut garis panduan dan tata cara yang telah ditetapkan ketika berada di masjid, surau dan balai ibadat serta mematuhi nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri semakin dirasakan. Setentunya banyak persiapan telah dibuat bagi menyambutnya, namun ada sebilangan individu yang terbiasa membuat persiapan di saat-saat akhir. Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Dalam tinjauan kru RTB kali ini, menyaksikan kedai-kedai jahit penuh dengan baju-baju raya yang telah siap disusun rapi untuk diambil oleh para pelanggan. Tahun ini, menyaksikan peningkatan tempahan baju raya berbanding tahun lalu, sekaligus memaksa kedai-kedai jahit untuk menambah operasi kedai masing-masing. Walaupun kurang dari 2 minggu sahaja lagi sebelum Hari Raya, namun sebilangan orang masih mahu menempah pakaian bagi hari istimewa itu pada saat-saat akhir. Jika tidak sempat siap sebelum Hari Raya, Syawal kedua dan ketiga pun sudah memadai. Apa yang penting, ada baju raya. Assalamualaikum, bos. Boleh terima lagi ya? Boleh ya? Navy blue-ish macam tu. Not the typical cerah Melayu. I always use cufflinks and then orang poket dalam. Untuk raya ni sebenarnya kami planning awal sudah baju kami. Butong baju cerah Melayu antara bulan 1 ataupun bulan 2. Awal sudah. Untuk hari raya. Biru sama merah. 2 pasang. Warna merah sama hitam. Buat masih macam biasa saya lah. Cerah Melayu macam biasa. Dalam kesibukan membuat persiapan Hari Raya, janganlah lupa untuk mengamalkan bijak dalam berbelanja. Beli untuk keperluan dan elakkan pembaziran. Ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Laporan Haji Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 8 buah keluarga dari golongan asnaf fakir miskin terpilih di daerah Temburong menerima sumbangan berupa barang keperluan asasi melalui projek Infak Ramadan pagi tadi. Projek diungkahkan oleh Unit Kawalan Makanan Halal Cawangan Daerah Temburong bersama Pejabat Hawal Agama Temburong beserta bahagian-bahagian dan unit-unit di bawahnya. Penyerahan sumbangan kepada para penerima disempurnakan oleh Awang Haji Haris Hamdillah bin Haji Masri, Ketua Pegawai Agama Daerah Temburong. Projek bertujuan memberi peluang para pegawai dan kaki tangan di bawah Pejabat Hawal Agama Daerah Temburong untuk sama-sama menghulurkan bantuan atau sedekah.
Projek yang dikendalikan juga sebagai mencerminkan sifat keprihatinan terhadap golongan yang kurang bernasib baik selain mewujudkan suasana keagraban, kemesraan dan meningkatkan kekusukan dalam mengerjakan amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Beberapa penerima menzahirkan ucapan terima kasih dan bersyukur kerana sumbangan seumpama ini membantu meringankan perbelanjaan apatah lagi dalam beberapa hari akan menyambut Hari Raya. Alhamdulillah kerana terpilih hari ini, terasa terharu juga lah. Terima kasih kepada Hal Ehwal Agama kerana membantu saya hari ini. Saya wakil keluarga mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah memberkati dan menerima segala amal ibadah kita ni pada bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada pejabat agama sebelah membantu saya dan anak-anak saya lah, meringankan beban masa bulan raya ini. Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama pagi tadi mengadakan projek amal Semanis Ramadan yang menyasarkan beberapa buah keluarga terpilih yang kurang berkemampuan di daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Muhammad Zulhelmi bin Haji Omar Ali, Pengarah Pentadbiran Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Agama. Projek amal Semanis Ramadan antara lain bertujuan sebagai salah satu platform menghulurkan bantuan kepada beberapa keluarga yang kurang berkemampuan yang terpilih. Dengan adanya sumbangan ini, dapatlah orang sedikit sebanyak meringankan beban kepada kami sekeluarga. Jawatan Kuasa Hospital Ibadah Friendly dan Bahagian Kerja Sosial Perubatan Jerudong Park Medical Center JPMC kemarin menganjurkan program kutipan derma Ramadan. Pada program kali ini, seramai 28 pesakit di bawah jagaan Bahagian Kerja Sosial Perubatan menerima sumbangan wang tunai dan barangan keperluan asasi serta produk kesihatan. Ia adalah sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab Sosial Korporat Tahunan Pantai Jerudong Special Center PJSC untuk pesakit di bawah jagaan Bahagian Kerja Sosial Perubatan. Lebih 85 orang sukarelawan terdiri mengambil dalam program tersebut. Lebih 25 orang termasuk anak-anak yatim dan ibu-ibu tunggal mengikuti program Kenali Masakan Melayu anjuran Chris Carmilla Creations menerusi projek amal Jiwaku Ikhlas edisi 22.3 dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung MPK dan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Mentiri Kawasan 2. Program Kenali Masakan Melayu bersama Cakes by Farida bertujuan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak yatim serta ibu-ibu tunggal serta memberikan ruang dan peluang untuk belajar dan berdikari. Program dibimbing oleh Datin Haja Farida Hanim Haji Muhammad Yusof atau lebih dikenali dengan Cakes by Farida. Selepas ini kami mengharapkan mereka mengguna pakai segala ilmu yang telah dikongsikan hari ini dan sepanjang minggu ini kami ada pelbagai kelas mendidik anak-anak yatim dan juga ibu tunggal agar mereka menggunakan ilmu ini di masa akan datang demi mencari pendapatan mereka. Buat pertama kalinya, kontingen negara Brunei Darussalam akan mempertaruhkan jenis sukan yang baru semasa Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 di Kemboja nanti. Sukan Obstacle Cross Racing bakal menyaksikan penampilan sulung kontingen negara di Phnom Penh bulan depan. Menjalani latihan intensif sejak pada bulan Februari lalu, pasukan Obstacle Cross Racing negara menunjukkan perkembangan yang membanggakan dari segi prestasi termasuk pencapaian membanggakan yang dicapai pada pertandingan Piala Dunia Asia di Filipina baru-baru ini. Kami memulakan latihan dari bulan Februari yang lepas. Jadi dari bulan Februari itu kami memulakan latihan intensif seperti conditioning
endurance dan juga strength training. Apatah lagi menyesuaikan diri dengan teknik-teknik macam mana membuat obstacle ataupun berhalang. 5 atlet obstacle cross racing negara bakal bersaing di Phnom Penh dalam kategori perseorangan dan juga berpasukan. Selamat maju jaya diucapkan buat pasukan obstacle cross racing negara. Bagi yang belum mengetahui sukan obstacle course racing, ia merupakan sukan ekstrim yang mencabar dengan para atlet perlu mengharungi setiap halangan mengikuti kategori masing-masing. Okay, obstacle course racing ini adalah satu sukan ekstrim yang sebenarnya memang sudah lama di negara kita ni, tetapi baru dirasmikan di dalam sukan SEA Games dan juga diiktiraf oleh World Olympic Federation, International Olympic Committee. Jadi obstacle course racing ini adalah satu sukan ekstrim larian berhalang. Jadi obstacle adalah seperti ring transfer, monkey bar, monkey ring, dinding dan juga rope climb.